Status penempatan perkampungan atas air di Kampung Lok Urai yang musnah dalam kebakaran sedang dikenal pasti sebelum menentukan langkah sesuai membantu penduduk terlibat. Antara tumpuan berita dari negeri di bawah bayu. Butirannya bersama dengan Konstantin Palawan. Kons. Terima kasih Redwin dan salam sejahtera. Susulan kebakaran 73 rumah di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu malam tadi, status penempatan perkampungan atas air berkenaan sedang dikenal pasti sebelum menentukan langkah sesuai bagi membantu penduduk terlibat. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahelmi Yahya berkata pihaknya sedang menunggu laporan penuh daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Laporan berkenaan mencakupi rekod status penduduk dan status tanah perkampungan sama ada telah diwartakan atau sebaliknya. Kita ada bantuan dari sudut membekal bahan binaan untuk buat rumah. Ya, tapi sekiranya tidak digazetkan maka tidak dapatlah. Kita menanti daripada DBKK, saya rasa cepat dalam 1 minggu ini sepatutnya kita akan dapat all the details. Syahelmi berkata demikian selepas melawat pusat pemindahan sementara PPS di Sembulan dan Likas yang menempatkan mangsa kebakaran Kampung Lok Urai. Jabatan Kebajikan Am menyediakan khemah dan bekalan makanan bermasak bagi tempoh 3 hingga 7 hari. Seterusnya bantuan bakul makanan selepas meninggalkan PPS. Sementara itu, penduduk ditemui turut berkongsi pengalaman mereka. Tiba-tiba saja dia marah macam tu kalang kabut sudah orang semua. Iya, saya pun terkejut juga. Apa boleh buat? Saya selamatkan diri kena lari je lah. Sap api itu kan dalam rumah masih kecil. Jadi saya lari je lah dengan saya punya keluarga. Kami terjun je buat mana-mana. Seramai 85 keluarga terjejas dalam kebakaran berkenaan. 13 daripadanya ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Sembulan dan 2 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Likas. Dalam perkembangan berkaitan, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah akan mengutip sumbangan membantu penduduk terjejas kebakaran Kampung Lok Urai. Pengarahnya Haji Samin Ongki berkata, sumbangan lebih tertumpu kepada pakaian, keperluan asas dan bahan mentah lain seperti beras. 4 lokasi dijadikan sebagai pusat pengumpulan sumbangan iaitu di Masjid Al-Kausar Tanjung Aru, Azam Cafe di Wisma Muiz, Minimarket Restoran Kajura Putatan dan Masjid Bandaraya Likas. Saya bersimpati dengan kejadian ini dan saya berharap supaya ahli keluarga bertabah. Dan saya menyeru kepada jabatan dan agensi kerajaan serta NGO tampillah untuk menyampaikan bantuan. Jikapun sebahagian mereka ini ada masalah dokumen, tetapi kita mesti mengutamakan unsur kemanusiaan melebihi segala-gala seperti mana yang digalakkan oleh Islam kepada kita. Haji Samin bercakap kepada RTM selepas menyerahkan sumbangan berupa makanan dan minuman kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Misi kemanusiaan ini turut mendapat kerjasama daripada Polis Marin Wilayah 4 Sabah, Kota Kinabalu. Terdapat sebahagian penduduk terjejas menumpang di rumah saudara mara selain ditempatkan di 2 PPS yang disediakan. Pembangunan prasarana pendidikan di Sabah khususnya naik taraf bangunan sekolah daif sedang dalam perhatian Kementerian Pendidikan. Turut diutamakan kemudahan talian internet untuk kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran terutama di kawasan luar bandar. Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga Exco Pendidikan Negeri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata perkara berkenaan telah diutarakan kepada Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin ketika perjumpaan bersama beliau di Ibu Negara baru-baru ini. Menteri Pendidikan memberikan perhatian dan beliau telah menyenaraikan beberapa sekolah yang dicadangkan untuk diberi keutamaan dari sudut pembaikan, dari sudut membina baharu dan sangat perlu untuk sekolah kita agar anak-anak kita belajar dengan selesa. Datuk Arifin memberitahu media ketika siri lawatan ke Kota Belud, Pitas, Kota Marudu dan Matunggong. Dalam lawatan ini, beliau meluangkan masa bersama warga pendidik selain turut menyampaikan sumbangan kerajaan negeri dan Majlis Ugama Islam Sabah Muiz berjumlah RM32,000 kepada Tafiz Al-Fatih Kota Belud selain beberapa sumbangan lain kepada masjid, rumah anak yatim dan sekolah agama negeri. Datuk Arifin turut menggesa kerjasama semua agensi Islam untuk sama-sama memain peranan memacu kecemerlangan pembangunan pendidikan Islam di negeri ini.
Kompaun sehingga RM3,000 akan dikenakan terhadap individu yang menceroboh kawasan Taman Banjaran Crocker khususnya bagi tujuan pemburuan haram. Bagi mengelak kegiatan tersebut, rondaan pada waktu malam akan dipergiat oleh pihak pengurusan taman berkenaan. Pengurus Taman Justinus Guntabit memberitahu rondaan akan dilakukan 5 petugas pada waktu malam dan 3 petugas pada waktu siang, namun jumlah itu boleh bertambah sekiranya diperlukan. Kami akan buat rondaan di waktu malam lah. Dan memang kita ada juga menangkap dan mengompaun pemburu-pemburu yang kami jumpa on the spot. Tapi kalau yang di hutan, di tepi-tepi hutan itu mungkin dia hanya terdiri daripada komuniti yang setempat. Karena mereka juga kadang-kadang masuk untuk mencari sumber hutan. Justinus ditemui pemberita selepas Hari Pewartaan Taman Banjaran Crocker kali ke-37 di Taman Banjaran Crocker, Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau meminta komuniti setempat memberi kerjasama dan membantu pihaknya dalam usaha memelihara dan memelihara Taman Banjaran Crocker daripada diceroboh pihak tidak bertanggungjawab. Ini kerana jumlah petugas di taman tersebut hanya 74 orang termasuk 10 anggota ranger jika dibandingkan dengan keluasan kawasan 139,919 hektar. Taman Banjaran Crocker diwartakan sebagai hutan simpan pada 1969, tahun 1984 sebagai Taman Negara Banjaran Crocker, 1996 sebagai Taman Banjaran Crocker dan pada 2014 sebagai Reserve Biosfera Banjaran Crocker. Dan akhir sekali, Jabatan Keretapi Negeri Sabah JKNS akan membina lebih banyak pagar keselamatan di sepanjang landasan kereta api di seluruh negeri tahun ini. Pengarahnya Leonard Stephen Poyong berkata, ia bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku yang boleh menyebabkan kemalangan jiwa. Sekarang ini kita telah build lebih kurang 6 km sudah. Kita punya pagar-pagar keselamatan. This year we hope to build more, right? We have allocated peruntukan untuk perkara tersebut dan that stretch will definitely become salah satu dari tempat yang mana kita akan buat pagar. Leonard menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas kejadian sebuah kenderaan awam diletakkan berhampiran landasan kereta api sembulan yang menyebabkan gangguan perjalanan kereta api beberapa hari lalu. Katanya selain itu, JKNS juga akan menyediakan papan tanda mengingatkan orang awam agar tidak meletak kenderaan di kawasan sekitar landasan kereta api. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Terus patuhi SOP, daftar diri untuk program imunisasi COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Redwin Robin di Angkasa Puri. Silakan Robin. Baik, terima kasih Konstantin untuk laporan dari Sabah itu tadi. Seterusnya, perkembangan dari Bumi Kenyalang, 3,510 anggota tentera darat terima vaksin COVID-19. Perinciannya bersama dengan Nur Sila Talha.